Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita. InsyaAllah hari ini kita nak belajar satu tajuk baru, iaitu tentang tidur. Anak-anak dah bangun tidur belum? Baru bangun tidur ke? Okey, kita nak tengok hari ni ialah, untuk anak-anak tahun 3, kita nak belajar tahun 3 pendidikan Islam tahun 3 bab adab. Hari ni apa yang adab yang kita nak belajar? Adab tidur. Kejap lagi akan bersama dengan ustaz kita kupas apa itu tajuk dia, jaga adab tidurmu. Nak tidur pun ada adab-adab yang perlu kita ikuti dalam agama Islam. Barulah tidur kita itu diberkati. Ni kita main tidur je, tak buat apa-apa pun, lalah apa, bangun lambat, tak solat subuh. Jadi hari ni, jom sama-sama dengan ustaz kita kupas tengok tajuk jaga adab tidurmu. Let's go. Jom. Sekarang kita akan tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, hari ni kita akan belajar jaga adab tidurmu, buku teks muka surat 122. Okey, ni dalam buku teks begini, ustaz dah tukarkan dia ke dalam bahasa Melayu. Amalan sebelum tidur. Sebelum kita nak tidur, nak buat apa? Okey, ada adab-adab yang perlu kita amalkan. Yang pertama, tidur awal. Tidur awal ni maksudnya ialah lepas kita solat isyak, kita kena bersedia untuk tidur awal, lebih kurang dalam pukul 10 atau jangan lebih daripada pukul 11 atau pukul 12. Tidur awal ni banyak manfaatnya. Pertama sekali, tidur awal dapat apa? Dapat sihat. Kita akan bangun awal pagi sebab tidur dah cukup. Kita semua memerlukan tidur yang cukup untuk kesihatan tubuh badan, sihat fizikal dan sihat mental. Kalau tidur lambat, esok terganggu kita punya kesihatan. Akan bangun lambat, tubuh jadi letih, berbagai-bagai lagi kesan negatif kalau kita tidur lambat. Jadi yang pertama sekali, tidur awal. Baik, sebelum tidur nak buat apa? Berwuduk. Berwuduk. Kena berwuduk dulu, supaya berwuduk diri kita bersih dan jauh daripada benda-benda yang mengganggu kita. Tidur dengan keadaan yang bersih, suci dan bersih. Yang ketiga, mengibas tempat tidur. Ini penting juga ni. Tempat tidur kita, katil ke tilang ke apa, kita kena kibas-kibas dulu. Sebab apa? Kibas-kibas ni satunya sunnah, satu lagi kita dapat membersihkan tempat tidur. Dan juga andai kata ada benda-benda yang bahaya, kita dapat buang. Contoh apa? Ada tempat tidur kita tu kan, kita main tidur je, ada najis ke, atau ada benda tajam ke, bahaya kan. Jadi kita kibas, barulah kita sedia untuk tidur. Seterusnya membaca bismillah. Baca bismillah. Tidur mengiring di sebelah kanan ataupun menghadap kiblat lah. Tidur ni miring sebelah kanan. Okey. Yang terakhir, membaca doa dan berzikir. Doa sebelum tidur ni ustaz dah buat. Bismikallahumma ahya wa amut. Kita baca doa ni, kemudian sementara kita nak lelap, kita zikir. Zikir ni macam-macam lah. Subhanallah ke, hasbi rabbi ke, sementara kita nak lena. InsyaAllah kalau kita amalkan semua adab-adab sebelum tidur ini, tidur kita akan jadi satu ibadah. Dan tidur kita dapat tidur yang berkualiti. Jom kita akan sambung lagi seterusnya. Sekarang kita akan tengok pula, belajar pula amalan selepas bangun tidur. Dah tidur tadi kita dah belajar kan. Sekarang ni dah bangun tidur, nak buat apa? Ini dalam putek amalan selepas bangun tidur. Tak dah buat apa benda dalam bahasa Melayu begini. Pertama kali bila bangun, kita kena membaca doa bangun tidur. Baca doa bangun tidur. Doanya berbunyi macam ni. Saya letak kat bawah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, iaitu membangunkan kami dari tidur,
dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Kita kena baca doa bangun tidur, kita syukur sebab kita diberi lagi peluang untuk bernafas dan hidup lagi Seterusnya nak buat apa? Mengemas tempat tidur. Ni ramai yang tak buat ni. Bangun tidur dia tak kemas, tak kisah. Dia lompat katil pergi mana-mana, tak kisah tempat tidur. Adab yang kedua, mengemas tempat tidur. Seterusnya membasuh tangan. Yang ada gambar ni kan. Kenapa perlu basuh tangan? Sebab mungkin tangan kita masuk tidur pegang apa benda tak. Jadi kita basuh tangan. Seterusnya membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Itu amalan selepas bangun tidur. Dan seterusnya juga kita kena bersiwak atau memberus gigi. Inilah antara amal-amalan yang perlu dilakukan selepas bangun dari tidur. Okey, itu saja. Kita nak tengok lepas ni apa lagi kita nak belajar. Jom. Sekarang kita nak tengok dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang tidur. Ada dalil nakli. Dalil nakli ni maksudnya adalah dalil daripada Al-Quran dan juga hadis tentang tidur. Nabi cakap apa? Nabi sabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma taji' ala shikkikal aymani." Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, baik. Maksudnya apa? Nabi pesan apa kat kita? Apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu, sebagaimana wuduk untuk solat. Kena wuduk dulu. Dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi pesan kat kita, nak tidur, wuduk. Macam kita belajar tadi kan. Wuduk tu kena wuduk betul-betul macam nak solat. Seterusnya, berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Mana belah kanan, kita kirim belah kanan. Itu daripada hadis Nabi. Seterusnya, kita nak tengok kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Nabi. Apa yang faedah kita dapat kalau kita mengamalkan adab ni? Ada beberapa faedah. Yang pertama, menjadi satu ibadah dalam kehidupan. Dan nak tidur pun kita dapat ibadah. Satu ibadah tidur tu. Mengikut sunnah Nabi dapat satu ibadah. Yang kedua, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Kita dah belajar sebelum ni, tidur yang betul, fizikal kita sihat, mental kita sihat. Ketiga, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ikut contoh Nabi Muhammad. Sebab tidur yang betul ikut Nabi sunnah. Jadi kita ikut sunnah Nabi. Keempat, tentulah mendapat pahala daripada Allah SWT. Tidur pun dapat pahala kalau kita amalkan adab-adab yang ikut Nabi pesan. Dapat pahala. Kelima, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Syaitan mari ganggu kalau orang yang tak ikut adab-adab. Tak wuduk, tidur dengan kotor dan berbagai-bagai lagi. Syaitan mari kacau, mimpi macam-macam. Kita tengok perbualan ni, atuk ni. Nabi elakkan tidur meniarap dan pakailah pakaian yang menutup aurat. Baik tu, atuk dia pesan macam tu. Kita kena ikut adab-adab yang telah kita belajar supaya tidur kita dapat pahala dan berkualiti. Seterusnya, tak nak kongsi satu benda best tentang tidur lepas pada ni. Jangan ke mana-mana. Sekarang Ustaz nak kongsikan satu tajuk ataupun satu benda yang namanya qailullah. Pernah dengar tak qailullah? Apa benda qailullah tu? Qailullah ialah tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Tidur sekejap sebelum masuk zuhur tu nama dia qailullah. Banyak faedahnya. Misal tak gambar. Apa faedahnya? Ialah mental dan fizikal. Kita tengok faedah kalau tidur sekejap sebelum zuhur ni. Meningkatkan fungsi otak. Fungsi otak kita jadi ni bagus. Mengukuhkan ingatan. Menstabilkan emosi. Menghilangkan tekanan. Meningkatkan kefahaman. Ini dari segi mental, dari segi otak kita
Sebenarnya tidur sekejap sebelum zuhur ni banyak kebaikan kepada otak kita, mental. Dari segi fizikal, tubuh badan kita mengumpul tenaga untuk keperluan harian. Tidur sekejap tu kita refresh, ataupun kita macam cah bateri lah. Telefon tu kita cah bateri lah. Macam itulah umpama tubuh kita. Okey, seterusnya membantu pertumbuhan otot yang kuat. Tubuh jadi kuat. Okey, seterusnya nombor 3, membantu meningkatkan produktiviti. Produktiviti ni maksud kalau kita kerja, kalau kita buat apa ke, kita kerja kan, kita tidur sekejap, bangun lepas zuhur tidur, kita lagi kuat, boleh lagi kerja banyak. Okey, seterusnya meningkatkan sistem pertahanan badan. Tubuh kita pun jadi, antibody kita akan kuat. Dan terakhir, memberikan tenaga untuk qiyamul lail. Jadi kita tidur sebelum zuhur sekejap, malam tu kita ada tenaga untuk kita bangun untuk tahajud ataupun qiyamul lail. Itu adalah satu tidur nama dia qailullah. Jadi kalau kita kena ambil faedah ni, kita kena buat. Kita cuba nak tidur, tidur qailullah. Jangan tidur lepas zuhur, lepas asar ke, lepas subuh ke, tu tak betul. Yang betul ialah kita ambil benda kebaikan ni, kita tidur qailullah lepas ni. Boleh? Okey. Seterusnya kita nak tengok ni kat bawah ni ada kat sini. Tidur yang berkualiti dapat menjamin kesihatan untuk tujuan beribadah. Tidur kualiti tu niat untuk ibadah. Lagi satu, okey. Kita nak tengok apa ni? Waktu qailullah ni bila, Ustaz? Kami tak tahu lah, Ustaz. Okey, waktu qailullah ialah tempohnya beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, antara 10 hingga 30 minit. Okey, kalau kata zuhur pukul 1.30, maksudnya waktu tu 30 minit hingga 30. Dari pukul 1 tidur sekejap, sementara nak tunggu waktu zuhur. Itulah tidur qailullah. Okey, itu saja untuk kali ini. Moga memberi manfaat dan ilmu kepada semua pelajar-pelajar dan anak-anak Ustaz. InsyaAllah kita sama-sama amalkan adab tidur, iaitu adab sebelum tidur dan selepas tidur. Sekian, insyaAllah. Moga ada rezeki bertemu lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.